Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap skrin dan share-share dulu live kita malam ini. Waalaikumsalam korang. Tap-tap skrin, share-share live kita. Share. Okay, saya menunggu korang tap-tap skrin dulu sampai 5K dan kita start. Tap-tap skrin sampai 5K dan kita start. Waalaikumsalam. Hai. Tap-tap skrin, share-share korang. Tap-tap skrin, share-share dulu live kita korang. Sekejap, saya nak ambil air kejap. Korang tap-tap skrin live kita dan share-share dulu live kita. Dah berapa K dah? Weh, thank you. Siapa bagi tu? The Judgment. Bukan. Sorry, saya salah. Azlan. Sorry, Azlan. Thank you for the cat. Baik. Okey lah. Dia macam ni lah dia macam ni lah. Saya nak mula daripada mana? Sekejap, saya tengok dahulu isu-isu semasanya. Apa yang nak disampaikan. Sambil korang tap-tap skrin. Waalaikumsalam. Hi everyone. Sorry saya lambat hari ni. Ingat nak live pukul 10 tadi, tapi terlive pukul berapa ni? Sekarang ni pukul 11.05 dah. Weh, Syam, thank you bagi crown. Thank you so much. Okay, hari ni berkenaan dengan posting ni, menarik juga. Hadi tolak perdamaian oleh Ikhwanul Muslimin. Berkenaan dengan ni, thank you Azlan. Tadi ada juga orang suruh saya sampaikan, Abang Saiful rasa tadi dia kata yang ni ulas sikit berkenaan dengan ini. Bila masuk live nanti bukan ulas lah, saya cuma nak menyampaikan apa yang FMT sampaikan, bahawa Presiden PAS didakwa menolak usaha perdamaian dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang digerakkan oleh Ikhwanul Muslimin 2 bulan selepas penubuhan Kerajaan Perpaduan tahun lepas. 2 bulan Kerajaan Perpaduan dia Disember, bukan tahun lepas lah, tahun ni lah. Awal tahun ni lah kiranya. Jadi sumber yang berkata itu usaha tu dibuat melalui wakilnya daripada Qatar, bertujuan memperkuat suara pemimpin Islam di peringkat antarabangsa, lebih-lebih lagi di peringkat dunia lah, memandangkan kedua-duanya dari aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi wakil tu datang sebanyak 2 kali ke Malaysia untuk mempertemukan Hadi dan Anwar Ibrahim bagi rundingan, tapi gagal. Dan Gerakan Islam merasa persengketaan ini yang di antara kerajaan dan pembangkang ini harus dihentikan. Thank you Syam. Jadi sumber tu juga kata korang tak apa. Sumber tu juga kata yang Hadi juga ahli Parlimen PAS membalas dengan satu surat panjang memberikan alasannya enggan berdamai. Dia orang tengah nak tebuk atap. Orang tengah kemaruk nak tebuk atap. Orang tengah kemaruk nak rampas kerajaan, nak jatuhkan kerajaan hari ni. Korang nak suruh dia berdamai, memang tak lah. Suruh dia sign, bukan dia lah, suruh geng dia sign menyertai Kerajaan Perpaduan. Agong suruh geng dia sign pun dia tulis tak bersetuju. Jadi sebenarnya daripada Oktober lepas, Anwar Ibrahim dalam temu bual Time Magazine, dia kata pintu untuk PAS keluar daripada blok pembangkang dan bersama dengan Kerajaan Perpaduan masih terbuka. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia tak suka kepada perpecahan. Dia suka kepada perpaduan. Dia tak kira lah kalau orang tu penyokong-penyokong dia, walau-walaupun dia siang malam duk tabur fitnah kepada dia kan. Jadi untuk rekod, Datuk Seri Anwar dan Hadi Awang ni pernah bekerjasama ketika dalam Pakatan Rakyat daripada 2008 hingga 2015.
dan menyaksikan bukan 2008 hingga 2015 lah. Sebenarnya daripada 99 lagi. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati difitnah oleh kezaliman Maha Firaun masa tu. Lepas itu PAS mendapat kemenangan di Terengganu kerana kredit daripada kes berkenaan dengan apa yang terjadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Dan dapat menawan Terengganu. Dan dapat menyaksikan juga Pakatan Harapan menawan Selangor, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Kedah PAS lah. Kan, selain mengekalkan pentadbiran di Kelantan dan menawan Terengganu lah. Jadi yalah, hadiah awang ni dikatakan ada pengaruh di dalam negara kan, dan beberapa negara Islam yang diorang lebih favor kepada diorang lah. Jadi apa yang saya katakan ini adalah momokan daripada puak-puak walaun ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan tak berusaha untuk hentikan. Dia dah ajak maksud saya, seperti yang kita katakan, bila ada usaha untuk menjalankan supaya diorang ni berdamai, sama-sama orang Islam berdamailah dan sebagainya, bersatulah kan, Datuk Seri Anwar kata I have no problem. Even bila Agong memanggil Datuk Seri Anwar, lepas tu memanggil Muhyiddin dan dititahkan supaya membentuk kerajaan perpaduan, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju. Demi rakyat, dia kata dia bersetuju je, tak ada masalah. Saya pernah baca dalam Malay Dilema, nukilan seorang negarawan 53 tahun dulu. Kata beliau, orang Melayu ni senang dimomokkan. Orang Melayu ni senang percaya pada benda tahyul dan bergantung kepada bomoh. Saya pun pernah dengar juga. Dan fast forward, kita dah 50 tahun. Sekarang ni memanglah tak ramai yang dah percaya berkenaan dengan hantu, toyo dan seangkatan dengannya, terutama orang bandar kan. Dan kalau kita ni sakit, kita terus ke klinik doktor dan sebagainya, dah tak main bomoh-bomoh. Tapi ada lagi orang yang percaya kepada benda yang syirik dan tahyul ni, untuk ubatkan orang lah, untuk bomohkan orang dan sebagainya lah kan. Tapi mind shift dalam politik di kalangan orang Melayu kita ni tak berlaku. Dan momokkan oleh politikus pengundi Melayu ni, misconception dan dumb down rakyat ni terus dibuat dan tak dibetulkan. Antara momokan yang kita selalu dengar daripada kecil sampai ke besar ni adalah hanya perlu undi Parti Melayu Islam. Sebab kalau parti lain memerintah, mereka akan tukar perlembagaan, buang agama Islam, tukar bahasa Melayu, hapuskan sistem beraja dan hak bumi putera. Betul tak? Bila dah besar, baru kita sedar nak tukar semua tu, semuanya memerlukan kelulusan untuk tukar perlembagaan itu sendiri. Bukan hanya kita kena ada undi 2/3, Majlis Raja-Raja pun setuju juga. Kena turut setuju. Susah sebenarnya nak hadam kalau Majlis Raja-Raja nak buang agama ini, sebab mereka adalah ketua kepada agama, betul tak? Jadi nak hapuskan hak bumi putera, nak hapuskan sistem beraja mereka sendiri, maka tidak mungkin. Jadi ini adalah momokan yang hanya tipu belaka. Okey, lepas tu kononnya kalau tak undi Parti Melayu, jadi macam Singapura, orang Cina akan take over, dah habislah orang Melayu kita dan sebagainya kan. Sebenarnya bila kita semak fakta sejarah, Singapura terlepas kepada British. Sahabat dia suya. Kerana orang kita berantakan dan masing-masing nak jadi sultan. Jadinya dicagarnya tanah dan temar selagi ada bulan dan bintang. Bila dah tergadai, pendatang masuk dan menetap di Singapura ni beramai-ramai, sampai lagi ramai dari kaum peribumi, 70% lebih. Orang kita pun lagi. Makanya hilanglah kuasa politik dalam negeri itu. Dah tahu semua tu kan? Jadi sedarlah kenapa Singapura hilang. Tak ada kaitan dengan kuasa undi pun. Disebabkan oleh apa pemimpin kita buat dulu. Orang Melayu kita ni susah sikit nampak benda yang akan berlaku ke hadapan ni kan. Okey. Dan semua bumi putera itu Melayu Islam. Kita penduduk majoriti, jangan biarkan orang lain naik tocang. Okey, sebenarnya 69% atau 70% Malaysia adalah bumi putera. Bukan semuanya Melayu Islam. Di Sabah Sarawak, Iban, Kristian, Kadazan,
mereka semua adalah Bumi Putra. Mereka bukan Melayu Islam pun. Mereka takkan mengaku pun mereka ni Melayu, betul tak? Tapi mereka adalah Bumi Putra. Tetap ada status Bumi Putra itu. Dan korang harus sedar bahawa kalau dia kata, oh kita ni 70% Bumi Putra, melambangkan Melayu dan Islam, tidak benar. Bumi Putra itu Sabah dan Sarawak, tak kira lah dia orang ni etnik apa, termasuk Melayu dan Melayu jugalah, termasuk dalam Bumi Putra tu. Okay? Jadi sesiapa pun, senjata yang paling ampuh mereka menggunakan isu kaum dan agama ini sendiri. Okay. Kononnya perlu undi parti Islam kerana negara kita ni sebenarnya negara Islam. Parti Islam perlu diwujudkan, undang-undang hudud di Malaysia barulah dapat barakah daripada Allah Ta'ala. Faktanya negara Islam, negara ini punya 58% Melayu Islam, bukan 99% seperti Afghanistan ataupun negara Arab. Perlembagaan kita iktiraf Islam sebagai agama rasmi, tetapi ia tetap perlembagaan sekular. Iktiraf semua bangsa dan agama dalam perlembagaan kita itu sendiri. Orang asal juga betul. Jadi, parti Islam nak memerintah, naik memerintah pun, berdaulat dalih nak buat hudud, mereka pun tahu itu sangat susah sebenarnya. Nampak sangat itu adalah hanyalah umpan politik yang tak realistik untuk mereka ni, menjadikan bahawa ini adalah satu umpan sahaja untuk membodohkan walau-walaun khususnya penyokong mereka. Jadi kita dah tahu apa tipu helah mereka. Sebab semasa mereka berkuasa 33 bulan, bila kita tanya kenapa tak laksanakan, apa yang mereka jawab? Mereka jawab sebab mereka ni minoriti, bukan majoriti. Tetapi semasa mereka nak bergabung, mereka kata, oh kita minoriti, kita kontrol majoriti. Kalau dia tak ikut kita, kita tak setuju dengan apa yang dia buat, kita tarik sokongan. Tapi ada tak tarik sokongan? Tak ada sampai sudah. Kan, malah sibuk nak bergabung lagi, merayu-rayu, bergila talak dan sebagainya. Tapi boleh pula beli Mercedes orang sebiji, rumah besar-besar semuanya pemimpin-pemimpin dia orang. Jadi dah sedar dan tahu pemimpin Islam lah yang menipu kita selama ini. Dia orang berbicara soal bangsa, tapi yang merompak harta negara pun mereka juga. Kroni-kroni mereka kaya-kaya belaka. Tapi digelar kita ni malas, angkuh, tak pandai berniaga. Melayu ni malas. Padahal geng mereka yang berniaga ini telah ditatang oleh diberikan sudu emas, diberikan pinggan emas oleh Atuk Saka. Dikatanya Melayu malas. Okey, saya nak jemput Encik Scrap 68 meter. Silakan Scrap 68 meter naik ke atas. Okey, sekarang dimomokkan macam-macam pun kita dah sedar sebenarnya. Tetapi ada juga yang jadi kayu yang masih percaya kepada puak yang penunggang agama ya. Tahyul politik ni memang tak boleh dibiarkan lah. Dan lebih-lebih lagi yang menggunakan agama. Hari ni terbit pula seorang terpaling Melayu Islam, Bengali tu, junjung Quran pula bersumpah dan sebagainya. Janganlah menunggang Islam. Kita ni, kalau kita nak betulkan kita nak buktikan kita benar, tak semestinya kita kena pegang Al-Quran. Takut kita gunakan Al-Quran itu dan Al-Quran itu akan mencela kita balik. Serius saya cakap. Sebab kita orang Islam, setahu saya tak diajar bahawa saya sikit pun tak takut. Nak saman silakan. Silakan, saya menunggu dengan tangan terbuka. Saya tunggu saman dia. Saya tunggu report polis dia. Tak ada masalah. Inilah saudagar agama di pasar politik. Ya? Saudagar agama di pasar politik. Sampai yang bergali pun boleh jadi saudagar agama. Jangan main dengan sumpah. Kena laknat nanti. Trending suka angkat sumpah semata-mata untuk nampak baik di mata manusia ini. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Semua dicatat di dalam buku amalan kita. Kita nak bersumpah, nak suruh orang tunjuk kita ni, kita nak suruh tunjuk kat orang kita ni berani. Kita berangkat sumpah nak suruh orang ingat kita ni yang terpaling betul. Kononnya nak buktikan bahawa kita ni benar. Tak perlu pun begitu. Tak perlu pun, bagi saja nombor IC kalau betul-betul nak buktikan lah. Sebab saya jenis yang tak peduli apa orang nak cakap kat saya. Sebab kalau benda tu tak benar, lantak kau lah kau nak menyalak dekat situ. Kenapa kau nak gelabah sangat kalau benda tu tak benar, betul tak? Sekadar kita kata itu tidak benar, sudah cukup.
Kalau dia betul-betul menggelabah, menggelupur tu, there's something wrong somewhere lah. Tak, kalau orang yang betul-betul benar, di pihak yang benar, dia relax je. Sebab apa? Sebab Allah yang akan buktikan siapa yang benar. Dan benar macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang tuduh dia macam-macam, orang hina, orang fitnah dia macam-macam. Dia relax je. Dia teruskan buat kerja dia. Dia tak perlu dengar kepada suara-suara yang cicak mengkarung, yang ikan bilis, yang kerang busuk ni. Betul tak? Tak perlu dia nak layan kerang-kerang busuk ni. Sebab apa? Sebab tak guna pun. Steady je. Sebab itu kalau saya pun kan, dia nak cakap apa dalam dia orang, buat apa nak layan dia orang ni? Dia nak cari perhatian kita. Dan orang yang duk kutuk Rafizi, duk kutuk Fahmi Fazil, duk kutuk PMX ni, dia nak apa? Dia nak perhatian. Dia nak glamour. Dia nakkan nama. Kalau PMX layan dia, glamour lah dia. Apa standard macam YB Bengong tu, lepas tu macam si Bengali, macam si Gorilla, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak layan dia? Saya tanya. Tak ada standard. Baik PMX tumpu kepada kerja dia. Hari ni bawa balik daripada China. Daripada Jepun. Maafkan saya. Daripada Jepun. Kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap memahami, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah mengabaikan Kelantan dan Terengganu. Saya dengar cerita, dia umum pula peruntukan baru untuk Kelantan dan Terengganu. Kau tengok ni. Anwar kata akan update prasarana di Kelantan untuk pelabur datang. Kalau dia nak diskriminasi, baik dia suruh pelabur dekat negeri PHBS, peluang pekerjaan, kemudahan awam dan sebagainya. Okey, dengarkan ini. Jaminan kepada mereka, prasarana akan diperbaiki dan menggalakkan mereka untuk mengembangkan, menambah pelaburan secara besar. Malah Jepun juga komited untuk meningkatkan kerjasama strategik yang tertangguh sebelum ini. Saya ingat diplomasi durian itu berjaya. Umpamanya di sini, tengok liputan media sangat positif. Dan tadi semasa saya semalam tentu dengan Asyik Simbo dengan Nikkei, tapi tadi dengan beberapa syarikat sebelah saya tadi itu, dia kata setakat yang dia pantau liputan media Jepun mengenai Malaysia dalam beberapa bulan yang lalu ini, yang positif news itu sangat baik, yang belum pernah dia lihat sebelum ini. Dan ini maknanya dia kata tahap persahabatan pribadi dengan Kishida, tahap minat pelaburan, tahap minat kerjasama dan meningkat rangkaian kerjasama strategik. Okey. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia akan baiki prasarana di Kelantan ini untuk memudahkan pelabur masuk ke Kelantan. Ini adalah satu peluang pekerjaan untuk anak Kelantan dan kemudahan awam untuk anak-anak Kelantan juga akan dibaiki. Well, tak baik lagi ke Perdana Menteri kita hari ni, aku nak tanya. Kan? Tak baik lagi ke? Macam ini punya Perdana Menteri pun kau masih nak lawan lagi ke? Okey. Berkenaan dengan sumpah, saya nak bagi dengar. Nabi larang kita bermudah-mudah dengan sumpah. Sumpah gini, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dah boleh ke tak? Boleh. Tapi biar padang dengan benda. Contohnya benda-benda yang orang tipu kita. Kita jadi imam, jadi AJK masjid, orang tipu kita sudah selewengkan 40,000 ekar masjid. Buat lari. Benda besar tu. Faham? Niki nasi lemak. Wallahi pula dah. Atau kini demi Allah ini buah dia yang memang malik. Tu semua tu jahat lagi. Orang yang mudah-mudah tu masuk sumpah palsu, kena laknat. Jadi nak sumpah biar benda mustahil, benda besar. Okey, jangan main-main dengan sumpah. Tu yang kita masukkan di sini, jangan main-main benda sumpah. Takkanlah kan, saya perhatikan ada walau-walaun lah kalau dia masuk room kita, "Ya ni, kau bersumpah bahawa kau ni tak pernah dibayar apa semua." Saya tak perlu pun nak membuktikan kepada kamu. Siapa kamu untuk kami nak buktikan apa-apa, nak beritahu bahawa kami ni begitu begini, nak main-main dengan nama Allah dan sebagainya. Tak sampai tahap untuk kita ni bersumpah untuk membuktikan sesuatu. Mana kalau rasa orang tak percaya dengan kita, tapi kita di pihak benar. Kalau saya lah jadi siapa-siapa yang, kau buktikanlah, kau sumpahlah apa semua. Tak perlu pun, kau siapa?
Kau siapa nak suruh aku ni sampai sebut nama Allah, lepas tu nak suruh aku buktikan kepada kau? You are nobody. Bagi saya lah. Dan kalau dia tak percaya kat saya lah, tak kau lah, kau tak percaya. Kalau kau fitnah aku, kau dapat dosa, aku dapat pahala kau. Simple aja hidup ni. Tak payah kita ni nak gelabah kan, menggelupur siang dan malam nak buktikan, oh aku tu paling Melayu, aku tu paling Islam, ini Al-Quran. Macam tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Beginilah, kalau seorang Islam, kita buktikan akhlak kita tu Islam dulu. Adakah seorang Islam akan pergi mengatakan, membuat cerita benda yang keji, lepas tu suruh orang lain duk menganjing, sebarkan dan sebagainya? Masya Allah. Orang Islam takkan buat begitu bang. Kalau betul kau Islam, kau mengikut agama Islam, kau ni bawa title Islam atas diri kau, kau takkan buat benda keji tiap-tiap malam, mengata orang, mencanang orang dan sebagainya. Ya, Islam itu agama penyayang. Islam itu, walaupun kita ni duduk di sini, kita cakap berkenaan dengan Khawarij, pemimpin PAS, begitu, begini, begitu, itu adalah benda yang kita nak sedarkan bahawa kamu ni sebagai pengundi dan penyokong, jangan ditunggang oleh ahli-ahli politik. Kita ni duduk di sini bukan kita nak menghasut supaya membenci mereka, supaya mereka ni buka minda. Terutamanya orang yang mendengar atas pagar ni, jangan termakan dengan hasutan-hasutan. Itu niat kita duduk sini. Kalau kau yang tak buat fitnah tiap-tiap malam, kita tak perlu duduk sini. Mungkin aku buat live yang thank you for the rose, gitu kan. Lepas tu lalu apa-apa kan, macam NPC orang panggil. Gitu. Mungkin saya buat live macam tu. Okay. Jadi jangan bermain-main dengan sumpah lah. Barang siapa mengatakan aku berlepas diri dari Islam, maknanya dia bersumpah untuk berlepas diri dia dengan sesuatu. Let's say lah, orang tuduh dia, alah kau tu bagi IC tipu, macam tu kan. Orang tuduh dia lah, orang tuduh dia. Jadi dia nak berlepas diri. Bagaimana dia nak berlepas diri? Apil Farm, silakan di atas. Okay, Afifan, silakan di atas. Silakan di atas. Saya menunggu Afifan dalam masa 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laju pula saya kira ya. Okay. Jadi kalau dia bersumpah ni, biasa orang bersumpah ni dia nak apa? Dia nak berlepas diri dengan sesuatu. Orang tak percayakan dia, tapi dia nak buktikan dia tak ada arah dah. Jadi dia nak main nama Allah lah. Wallahi wabillahi watallahi. Sebab apa dia mengucapkan ayat itu? Sebab dia nak berlepas diri dia. Jadi barang siapa mengatakan aku berlepas diri daripada Islam, apabila ia berdusta dengan apa? Dengan sumpahnya, maka berlaku seperti apa yang ia katakan. Dan apabila berkata benar, maka ia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Jadi berhati-hati ya. Kita ni nak membuktikan kita ni benar dan salah ni, Allah tu ada. Kalau orang fitnah kita, esok, tak esok, lusa. Tak lusa, minggu depan. Tak minggu depan, bulan depan. Percayalah, berdoa, sabar. Sampai masa Allah akan buktikan orang yang kata kat kita tu, dia akan dapat balasan yang sentimpal. Sekarang ni awak tengok, orang yang hari-hari buat live, duduk mengeji PMX, duduk mengeji kita orang ni, yang belah kerajaan PH perpaduan dan sebagainya, apa yang dia orang... Apa situasi yang dia orang hadap sekarang ni? Dia orang menggelupur tak? Menggelupur tak? Kan? Relax je, kita relax je. Kita buat kerja dia. Depa mana percaya. Itu atas dia lah, dia nak percaya. Kita ni, apa yang kita buat, kerana Allah kan. Saya buat ni pun kerana saya rasa macam kita di pihak yang benar. Saya yakin kami di pihak benar, anda di pihak benar, sebab tu anda berada di sini sama juga dengan saya. Saudagar agama di pasar politik ni, buktikan akad. Lafaz akad yang bersumpah atas nama Allah. Kadang-kadang mereka ni bersumpah di rumah Allah untuk meyakinkan orang lain supaya kononnya mereka ni di pihak yang benar. Lebih mengujubkan. Ada lebay-lebay yang mengeluarkan kenyataan.
Dan kita tengok hari tu, diorang ni pernah bersumpah dengan rasuah. Wallahi saya undi PAS dapat 100, dapat 200, dapat 300. Bersumpah atas nama Allah. Kononnya parti yang memperjuangkan agama Allah dan sebagainya. Rasuah itu sedekah. Tapi dibuktikan di mahkamah, rasuah. Buktinya apa? 2 kerusi. 2 kerusi telah dibatalkan. Tak rasuah lagi, tak tahulah. Dia kata, oh tu mahkamah dunia. Mahkamah akhirat lagi teruk. Kan? Kau kata mahkamah dunia boleh lah gini. Mana kau tahu di akhirat nanti kau akan mendapat yang lebih baik? Di dunia ni kita boleh bohong tak? Boleh kan? Di akhirat tu, kau niat tu malaikat dah tahu dah. Niat kau tu, tak payah kau ni nak pergi masuk mahkamah, nak buktikan, nak bawa bukti, nak putar belik, tak payah. Tak payah nak defend diri kau. Tangan kau akan bercakap, ni tangan apa semua bercakap. Macam mana kau nak defend diri kau? Tahu dah, nak buktikan kau. Tangan kau akan kan? Sedangkan di dunia dah kalah dah. Macam mana? Di dunia dah fail nak bawa hujah yang wajar untuk dilepaskan diri. Aku cakap ni bukan lain yang bercakap. Okey. Jadi itulah mujurlah di zaman ini kita tengok banyak social media. Bayangkan kalau zaman dulu aku tak tahulah, tapi banyak social media pun kalau kita menggunakan dengan cara yang salah, kita mendengar room yang salah dan sebagainya, nanti terpesong juga. Okey, saya jemputlah kalau mana-mana orang Perikatan Nasional nak naik dan apa yang tak berpuas hati dengan kerajaan hari ni. Agaknya Syarizan tu dia tak free kot. Thank you Kedai Tayar. Dia tak free kot, kan? Jadi satu lagi, ada walaun tadi dia komen dekat room saya. Dia kata, oh sepatutlah Datuk Seri Anwar Ibrahim tak berani nak sumpah laknat dekat masjid. Sumpah laknat atau li'an dalam Islam ini hanya boleh dilakukan sekiranya terdapat tuduhan daripada suami bahawa isteri dia, thank you Kedai Tayar, thank you budak kolam, isteri dia ni berzina dengan orang lain. Katalah suami dia tuduh bini dia, isteri boleh lakukan sumpah laknat di masjid bagi menafikan tuduhan tersebut. Yang lain, sumpah laknat yang lain-lain tak ada. Tak ada. Suruh tak ada, larang pun tak ada. Jadi kita jangan main-main dengan sumpah. Sebab itu Allah tidak menyuruh kita sumpah dalam semua perkara. Tapi kadang-kadang orang nak berlepas diri, seperti yang saya katakan tadi, dia bersumpah lah sebab dia nak lepas diri dia. Oh konon-konon di depan mata walaun, tengok tu dia berani bersumpah. Nampak tak dia berani bersumpah? Kau berani tak bersumpah? Macam tu. Dia nak jadikan itu sebagai satu hujah. Tetapi dalam Islam tak ada. Mufti pun dah keluarkan kenyataan, sumpah ini tak ada. Nabi Allah Ta'ala tak pernah menyuruh kita bersumpah dalam semua perkara. Bagaimanapun, terdapat kaedah dalam syarak untuk menafikan sebarang tuduhan yang dikenakan atas individu. Individu yang membuat tuduhan perlu menampilkan saksi dan sekiranya ingkar perlu bersumpah. Sepatutnya bila orang yang tuduh tak ada saksi, individu yang dituduh itu senyap saja, tak perlu bersumpah. Itu kaedah yang ada dalam syarak. Orang yang menuduh itu patut datangkan dengan bukti dan dengan saksi. Tapi kalau tak ada bukti, tak ada saksi, orang yang dituduh itu relax sudahlah. Nak gelabah apa? Betul tak? Jadi kalau gelabah tu faham sajalah. Okey. Jadi yang terbaru adalah YB Rafizi Ramli katanya akan keluar dengan satu podcast. Podcast yang bakal menteri pada bulan 1 nanti kan. Ini adalah podcast yang akan jemputlah sesiapa saja yang berani tanya soalan secara berdepan dengan dia. Jadi jemputan utama YB yang berani berkokok yang berani berkokok rambut palsu sudah pun hangus terbakar, tak berani nak sambut, sembang kencang tapi penakut, baru cuit sikit. So Rafizi tanya, siapa yang patut dijemput lepas ni?
Nak cadangkan Raja Petra, dia tak berani nak balik, nak buat podcast. Sebab tu pujaan walaun juga tu kan. Apa kata gorila? Apa kata jemput gorila? Tak gorila, siapa lagi yang kuat berkokok? Lely lah. Kalau Bengali tu tak payahlah. Buang masa Rafizi je. Not even my level. Kan? Okey lah, aku yakin diorang ni memang tak berani lah. Tapi bagi walaun nampak diorang ni, yang diorang puja ni, kau tak nampak ke walaun yang diorang ni semua ni penakut? Kan? Pelik betul lah. Yang korang puja-puja ni semuanya penakut. Tak payahlah yang itu pada melalak aja nanti. Risau aku. Okey. Lepas tu kalau kita tengoklah hari ni berkenaan dengan Wan Ahmad Faizal. Naiklah korang, takkan nak suruh saya debatlah PG. Tak, apa masalahnya? Apa bezanya debat dengan call me gelebek wek. Silakan naik gelebek wek. Naik gelebek ke? Muganya gelebek wek habis dah mu dah. Loh, gelebek wek. Jemput Din Cirit. Tak, YB Rafizi ni, dia sebenarnya, dia nak jemput orang yang pandai bercakap dekat podcast, pandai bercakap dekat live ni. Tujuan dia sebenarnya, kalau nak kata dia ni menteri yang tak perform, menteri formula dan sebagainya, buktikan depan-depan. Buktikan dia ni menteri yang paling tak berguna. Lambat betul yang ni. Kenapa lambat apa? Jadi sebab itu dia panggil orang-orang ini. Dan walaupun ni, bila dia ceritakan kegagalan lebay mentadbir negeri, mereka akan beri alasan peruntukan disekat. Itu je lah modal yang mereka ada. Sedangkan masa 2020 hingga 2022, selama hampir 3 tahun, iaitu 33 bulan. Lagi nak 3 bulan saja. Live lah. Okay, sorry, lambat sikit. Pukul 11 baru live. Sebab keluar makan tadi. Jemput Safarudin. Siapa tu Safarudin? Siapa weh? Kat mana tadi? Lagi 3 bulan je nak 3 tahun. 33 bulan dia orang ni jadi kerajaan. PN menguasai kerajaan pusat. Apa selama tu PN buat? Adakah mereka disekat peruntukan? Tapi tak ada apa juga kan yang dibuat di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Betul. Jadi kalau kita tengok Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dapat MB baru selepas PRU14. Cuba bandingkan pencapaian semua MB dalam pekan lepas. Termasuklah MB Pulau Pinang, Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga MB Selangor. Jauh. Orang tua sesat tu. Jauh weh. Pencapaian dia. Memang jauh lah tinggal kan. Antara langit dan bumi lah. Dan lepas langkah Sheraton ni, Selangor dan Pulau Pinang jadi negeri pembangkang. Tapi tak dengar pun cerita peruntukan disekat, diperbesar-besarkan oleh Selangor, oleh Pulau Pinang, oleh Negeri Sembilan. Sebab diorang ni mampu menjana pendapatan yang luar biasa lah dengan keupayaan sendiri. Kan? Kalau kita tengok mana ada minyak dekat Negeri Sembilan, mana ada royalty kepada Negeri Sembilan. Tapi macam mana Negeri Sembilan ni boleh maju? Sebab pentadbiran yang baik, tata kelola yang baik, kan? Dan peruntukan disekat ni cuma alasan saja. Selangor dan Pulau Pinang tanpa hasil petroleum pun tetap mampu bangunkan negeri. Itu beza pemimpin yang ikhlas dan yang penting, pemimpin yang ikhlas dan beza antara pemimpin yang pentingkan diri. Kan, diorang pakai Mercedes, rakyat miskin dapat apa? Malah tin Milo juga diedar-edarkan oleh diorang ni. Ataupun Nusi. Itulah Nusi pun sama je. Projek di negeri Kedah ni berjaya yang diumumkan oleh Nusi setakat ni berjaya. Kalau kau tengok dia umumkan, mula-mula dia umum 43 trilion berkenaan dengan REE. Lepas pada REE ni, hari ni kalau kita tengok, apa jadi? Dicuri depan hidung dia, dicuri depan mata dia pun, dia tak perasan. Malu tak?
Aku ni kalau orang masuk dalam rumah aku mencuri bertahun, tapi aku sendiri tak sedar apa yang dicuri, itu something wrong somewhere lah. Maknanya kalau kita ni ada pencuri dalam rumah kita sedar ada kehilangan berlaku dan sebagainya. Orang kampung dah gegak gempita, orang kampung dah buat report lori yang keluar masuk, dan ada warga asing yang turun naik daripada bukit tu. Of course warga asing tu akan turun juga. Diorang pun perlu cari bekalan makanan dan sebagainya. Kau ingat dia tu orang hutan, nak duduk je dalam hutan tu tak keluar-keluar, kan? Kau dengar balik, kau pergi cari balik aduan kepada jabat hutan dan sebagainya, tapi disebabkan oleh ada orang di sebaliknya, memang susah lah. Betul tak? Malah kalau kita tengok logiknya, 3 pagar harus dilepasi oleh pencuri ni untuk bawa keluar hari ini. Logik tak? Dan pagar tu siapa yang pegang kuncinya? Daripada situ boleh kita fikir dah. Kalau kau kunci rumah kau kunci pagar kau, tapi orang boleh masuk juga, maknanya ada orang dalam yang telah pun jadi ejen kepada penyamun. Apa tu? Okey, baik. Jadi PAS dengan jenama Islam ditubuhkan lebih daripada setengah abad. Jadi saya nak tanyalah kepada orang-orang yang mungkin penyokong kepada PAS atau PN yang berada dalam room saya ni, kalau berani naik atas, beritahu saya apa sumbangan PAS kepada Islam di Malaysia. Adakah Bank Islam? Adakah Universiti Islam? Adakah penghapusan topik mandi safar dalam silibus pelajaran? Adakah itu? Saya rasa semua itu bukan usaha PAS. Bahkan di Kelantan, negeri yang sudah berpuluh tahun PAS perintah, masih ada konsert lagi. Masih ada konsert yang berunsur maksiat. Ada lagi kegiatan jenayah. Malah ada kes zina, rogol, anak tak sah taraf dan penyalahgunaan dadah pun masih lagi berleluasa. Apa yang PAS sumbangkan untuk pembangunan Islam? Selama dia menjadi parti dalam politik negara kita yang menggunakan nama Islam ni, apa yang ada perjuangkan? PAS bukan badan dakwah. Sebab itu cerita PAS cuma berkisar tentang mendapatkan kuasa je. Kalau dia ni badan dakwah, mesti dia nak mengajak orang kepada kebaikan. Mesti dia nak ajak orang kepada apa? Kepada supaya bersatu padu, tak payah berpecah, jangan fitnah orang. Kita ni kena berlaku adil, kita kena baik dengan orang. Walaupun orang bukan Islam, jangan tuduh orang, jangan fitnah orang, jangan buat fitnah kazaf. Fitnah kazaf dia akan tegur pengikut-pengikut dia yang duduk fitnah orang, yang duduk kazafkan orang dan sebagainya ni. Tapi ditegur tak? Sebab matlamatnya adalah apa? Kuasa. Bukannya dakwah islah ummah. Ini yang rakyat kena faham. Dia adalah entiti politik. Jadi matlamat mereka hanyalah kuasa, seperti mana parti politik yang lain. Matlamat akan menghalalkan cara. Cuma bezanya dia berselindung di sebalik dalil yang diputar belitkan untuk halalkan perbuatan mereka. Itu saja. Nak marah-marah tak ada masalah. Korang pun dah lama dah keji aku, dah hina aku macam-macam, kan? Jadi I heran anymore lah. Ikut mung lah nak kata gapo apa. Gitu. Tak jadi ke kudih pun. Allah tahu niat kita gapo lah. Mungkinnya niat kita ni Allah pelihara lah. Kita ni niat kita tu yang paling penting. Kalau niat kita tu kita rasa repot lah, nak repot. Apa masalahnya? No connection. Connection saya teruk lah. Kejap. Line saya merah tu. Kejap. Dah hijau dah. Kita tahu niat kita apa. Jadi kita tak takut lah. Sama macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tahu niat dia apa. Dia tahu dia ni nak bawa politik ini ke mana. Apa sasaran dia? Tapi Nizam live YouTube tak yang ni. Tak tahulah. Okey. Suara tiada. Tak ada suara ke? Ada dah? Okey. Jadi, ada dah suara? Okey. Jadi itulah. Dan Wan Mak Faizal.
Dia kata suruh pindah perlembagaan supaya orang yang Melayu saja jadi PM. Ini adalah satu lagi saya nampak taktik. Thank you Danisha. Ini adalah satu lagi taktik politik dia orang ini. Iaitu bukan soal hanya orang Melayu menjadi PM, tapi lebih utama supaya agama tidak boleh letak atas nama parti politik. Kita patut berjuang pula kalau dia orang nak mempersoalkan berkenaan dengan orang Melayu saja yang boleh jadi PM, kita boleh memperjuangkan juga berkenaan dengan supaya agama tak boleh diletak atas nama parti kerana parti ini memburukkan nama agama. Bagaimana? Ini amat penting bagi menjaga kesucian agama kita. Betul tak? Bayangkan bila pemimpin parti yang berjenama Islam ini mengamalkan tidakkah itu mencemarkan agama Islam? Betul tak? Lebih parah lagi bila pemimpin parti yang bukan lulusan agama pun tiba-tiba dapat gelaran ustaz. Boleh pula mengajar di markas, kemudian merebak ke surau dan masjid. Itu semua bukan saja merosakkan imej Islam, bahkan boleh membawa kesesatan. Tanpa ilmu yang cukup ni, memandai-mandai, thank you Isha Putra. Memandai-mandai tafsir Al-Quran dan hadis. Sebab itu sampai ke tahap kafir mengkafir dan tentukan syurga, neraka orang lain. Soal PM Melayu di bawah payung yang di-Pertuan Agong, tak ada siapa perlu risaukan. Tapi isu parti berjenama Islam ini menyesatkan ummah ini. Titah Sultan pun mereka abaikan. Bagaimana? Sultan dah bertitah jangan berpolitik di dalam masjid, di dalam surau, tapi mereka tak peduli. Dah jelas arahan dapatkan tauliah sebelum mengajar, dia ingkar. Bila ambil tindakan, dia politikkan isu. Langsung tak hormatkan titah Sultan. Jadi apa lagi yang boleh dibuat untuk menghalang mereka ni dari terus menyesatkan ummah? Haramkan penggunaan Islam. Penggunaan Islam pada parti. Jangan bagi parti gunakan nama Islam lagi. Dia adalah parti politik. Letaklah nama parti terpaling Melayu. Parti terpaling Melayu Malaysia. Sebab dia yang paling Melayu. Pilih dia lah. Dia terpaling Melayu. Tak ada masalah. Kalau letak parti Islam Malaysia ni tapi akhlaknya tak menggambarkan seperti orang Islam, buat apa? Okey, Tok Adi silakan. Assalamualaikum. Sempat screenshot. Tadi cakap tak sempat nak screenshot. Sila Tok Adi. Okey, baik. Okey, saya setuju lah yang ni. Jika sekiranya apa yang dicakap tu mengenai parti Islam itu sendiri ya, supaya ROS saya rasa boleh mempertimbangkan semula lah. Jika keadaan ini terus berlanjutan, keadaan yang mana bahawa PAS ini telah mengelirukan dan banyak menyampaikan atau meluaskan agenda-agenda pemikiran yang sempit yang mengkafirkan orang, menyesatkan, memunafikan orang lain. Jika ini terus berlarutan, maka sewajarnya lah bagi saya ROS menilai semula untuk mempertimbangkan agar Islam itu sendiri tidak perlu digunakan kepada nama sesebuah parti ya. Sebenarnya dulu pernah ada juga hasrat ni dikemukakan oleh Tun Mahathir sendiri masa dia menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Mereka masa tu ada cadangan agar menghapuskan ataupun menggugurkan nama Islam di dalam parti itu sendiri. Tetapi tidak menjadi kenyataan pada masa itu ya. Kerana mungkin adanya bantahan dan juga apa-apa sebab yang lain lah. Tapi sekarang dah tiba masanya bagi saya lah untuk ROS menilai semula. Sebab bagi saya kalau dibiarkan benda ni akan memudaratkan negara kita sendiri yang ni. Baru ni PM sendiri ada bercakap di Jepun bahawa menyarankan agar rakyat tidak termakan dengan dayah-dayah yang menghasut agar rakyat terus berpecah dengan sentimen perkauman dan juga sentimen agama ni. Sebab kalau dibiarkan benda ni akan terus memakan sentimen rakyat dan membodohkan rakyat itu sendiri daripada terus
mempelajari apa itu Islam yang sumul, apa itu Islam yang sejati ya. Sebab setengah orang di pantai timur terutama di Kelantan dan Terengganu dah sampai ke tahap mereka mengakui bahawa parti Islam itu adalah Islam dan Islam sendiri adalah PAS. PAS itu Islam dan Islam itu adalah PAS. Kita dapat buktikannya ni beberapa orang kalau naik dalam room ini tengok dia tak segan silu mengatakan bahawa Islam adalah PAS dan PAS adalah Islam. Bahkan ulama dalam ataupun ustaz-ustaz di dalam PAS mereka menjadikan rujukan kepada apa-apa permasalahan mengenai Islam itu sendiri yang timbul, mereka tak mau merujuk kepada agama-agama ataupun ustaz-ustaz lain, melainkan mereka merujuk kepada ustaz-ustaz mereka dalam PAS itu sendiri. Kita boleh agak tengok apa yang ada dalam benak fikiran mereka sehingga hanya ustaz-ustaz yang ada dalam parti PAS saja yang boleh menentukan apa itu halal haram, mana hak yang mana yang batil. Ini sampai ke tahap macam tu. Jadi kita risau dengan golongan-golongan anak muda yang akan datang ni. Jika tidak dibendung dari sekarang, mereka akan terus diperbodohkan dengan dakwah-dakwah sempit seperti ini. Dan mudah-mudahan akan ada timbul satu sinar di dalam negara kita ni untuk mengharamkan ataupun menidakkan Islam itu diletakkan dalam sebuah parti lah. Politik is politik, agama adalah agama. Walaupun agama tidak boleh dipisahkan dari politik, ya betul. Tapi janganlah sampai menggunakan agama itu sendiri sebagai modal untuk meraih keuntungan dan juga meraih undi daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Okey, setakat itu dulu ya ni. Okey, sikit sebelum saya bagi kat Pakcik Sabri, sikit je sebelum saya terlupa. Sebab tadi saya tengok orang bersumpah kan dengan Quran dan sebagainya. Saya nak beritahu beginilah. Hanya dengan pengakuan hanya dengan pengakuan seorang lelaki yang tak dikenali di platform Saitro macai Atok ni kan, hati tu dia besar-besarkan. Jadi bukan kerana rosaknya imej PMX tu yang kita kesalkan, tapi sedih melihat rakyat Malaysia ni terlibat dalam dosa besar kaza angkara politik Perikatan Nasional ni. Berkomen sekadar pelantar dengan tujuan membina persepsi jenayah liwat dilakukan itu adalah kaza. Walaupun kau tulis pelantar, walaupun DP profile picture kau pelantar, itu walaupun kau kata, saya tak mengatakan secara jelas. Tapi apa motif kau untuk kau pergi dekat rumah orang kau tu? Okey. Jadi, aku nak kata di sinilah. Dengan tujuan korang buat itu, persepsi jenayah yang dilakukan adalah kaza. Ya? Jenayah kaza boleh berlaku secara lafaz sorohah, terang. Sorohah tu apa? Terang. Ya? Atau kinayah, kiasan. Alah, lag lah pula. Tengah point, tengah best ni. Okey, saya ulang balik. Lag lagi ke? Tak lag dah kan? Clear dah? Tolong respon sikit orang kat bawah. Laju je. Clear. Okey. Jadi saya nak kata di sini, jenayah kaza boleh berlaku secara sorohah, secara terang, ataupun secara kinayah, iaitu kiasan. Walaupun kau kias-kias saja, alah, pergi beli pelantar lah tu, pelantar kan best, pelantar kan sedap. Walaupun kau kata macam tu, tapi kalau orang tu faham berkenaan dengan benda yang kan, benda yang benda tu, itu dah dikira jenayah kaza. Walaupun kau tak ada niat, tapi orang yang mendengar tu faham macam mana.
Walaupun tak disebat 80 kali tapi kesaksian tetap terbatas selamanya kerana dia fasik di sisi Allah, dan manusia yang ada iman akan jauhi kazaf kerana Nabi Muhammad SAW sebut ianya daripada 7 dosa besar, iaitu sab'un mubiqat. Dan PN dan PAS ini terdesak memainkan isu maruah peribadi sebab tak ada isu polisi kerajaan yang boleh dimainkan. Dan skandal seks memang mudah menarik perhatian masyarakat sebab untuk dilihat orang ni tak bermoral, orang ni tak elok. Sebab tu Islam sangat cermat dalam menuduh orang melakukan zina ataupun liwat. Syarat 4 saksi ni penting. Iaitu seorang yang 4 saksi ni juga semestinya adalah orang Islam. Kalau orang kafir, orang bukan Islam tak boleh diterima. Dia syarat dia mesti seorang Islam, lelaki, adil, tak buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil, tiada tomah, nampak dengan mata kepala dia sendiri. Kalau saksi tak cukup pun tetap disebat dengan kazaf. Tak, ini kan pula seorang individu yang tak dikenali, nak rahsiakan identiti dia, tak tahu siapa dia, betul ke tidak, nak buat tuduhan. Jadi agamawan di dalam PAS ini yang tidak hentikan dosa besar ni, tanggunglah dosa ni sampai bila-bila, selama mana dosa ini dibuat. Dan kamu ni sebagai pemimpin, thank you Isha, korang ni sebagai pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan di akhirat bila-bila atas apa yang kamu pimpin hari ini. Itu saja, terima kasih. No picture, no name. Ya ke? Indonesia di akhir. Pakcik Sabri. Okey, lag Itulah, lah. Okey dah. Dah jadi kerai. Okey, macam ni. Pakcik terpanggil untuk nak bercakap pasal parti berjenama Islam tu. Setiap pertubuhan yang ada perkataan Islam pada itu, tidak adil lah kalau kita nak tarik. Sebab kita nak tarik perkataan Islam tu daripada PAS. Kenapa nak tarik pada PAS? Perkataan-perkataan Islam lain yang ada pada pertubuhan-pertubuhan lain tu macam mana? Contoh dia, Bank Islam, Universiti Islam, Kolej Islam, Pusat Perubatan Islam. Adakah benda-benda tu kita benarkan? Tapi untuk PAS kenapa kita nak suruh kerajaan tarik? Apa logik dia? Tok Ali boleh jawab tak? Boleh. InsyaAllah, okey. Okey, kenapa kita nak tarik pada PAS? Tapi kenapa tak tarik daripada bank? Baik. Okey. Pakcik, kenapa kita tarik perkataan Islam daripada parti PAS ya? Sebab parti PAS dia mengharamkan parti lain ataupun ahli parti lain. Sedangkan Bank Islam dia tidak mengharamkan bank rakyat. Dia tidak mengharamkan Maybank. Dia tidak mengharamkan bank-bank lain. Kan? Macam contoh Pusat Perubatan Islam. Dia tidak mengharamkan atau tidak mengkafirkan pusat perubatan Islam lain. Betul? Ya, okey. Jadi Sebab atas itu, faktor tersebut, saya ingat semua 1,000 orang ni faham kot. Okey, yang 1,000 orang ni semua faham lah kot. Kenapa ada permohonan daripada rakyat supaya minta menarik perkataan Islam pada PAS? Kerana PAS ni jahat. Dia memunafikkan orang. Dia telah meliberalkan orang lain yang tidak sehaluan dengan dia. Dia telah memunafikkan, meliberalkan, mensekularkan orang lain, dan pada masa yang sama juga dia menganggap diri dia saja Islam. Sebab tu bila parti lain yang tak ada Islam, parti PKR tolak Al-Quran, parti UMNO, parti sekular, parti ni, sebab dia telah mentakfirkan orang-orang lain. Jadi sebab tu PAS ni bila dia perasan dia Islam seorang saja, orang lain tak Islam, sebab tak ada perkataan, tak ada jenama Islam pada parti-parti orang lain. Saya setuju dengan jawapan Tok Adi tadi. Bank Islam, kenapa kita tak boleh tarik perkataan bank Islam, perkataan Islam daripada bank tu? Kerana bank tu tak pernah pun mengatakan bank-bank lain itu tidak Islamik.
Dia tidak pernah mengkafirkan bank, tidak pernah mengkafirkan Maybank, tidak mengkafirkan Bank Bumi Putra, tidak mengkafirkan parti-parti bank-bank lain. Macam tu juga universiti-universiti Islam, kolej-kolej Islam. Jadi pakcik setuju sangat. Sebab itulah yang pakcik rasakan bahawasanya menggunakan nama Islam itu kepada parti mereka itu ialah hanya untuk melariskan parti itu dan menarik pengundi-pengundi Melayu kerana PAS itu adalah sebuah parti yang ada jenama Islam. Okey, itu saja. Terima kasih. Host, bagi pakcik naik. Thank you very much. Bukan senang nak boleh naik room bertaraf 7-8 bintang ni. Okey, thank you Annie. Amboi. Pakcik turun dulu. Pakcik, Ya, ya. duduklah pakcik. Duduklah dulu. Nak pergi mana? Pakcik, nanti bini panggil ni. Pukul 12 bini marah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Okey. Datang dah tu. Nampak tak? Walaupun ni tak pasti tunjuk muka dia. Semalam dah buat report pergi IC, jumpa polis, kau kata dia populis. Salih Iskandar tu Salih Iskandar lah, dia orang Islam. Dia orang Malaysia pakai IC biru. Kalau otak kau kata dia berdatang. Cakap elok-elok. Najmi, cakap elok. Najmi. Cakap elok Najmi. Najmi, cakap elok. Kepala otak bodoh-bodoh apa orang? Berapa sen dia bagi kat kau Walaun? Najmi. Oh, siapa-siapa saja. Thank you, Isha. Siapa-siapa saja boleh jadi orang Islam. Tak kira lah bangsa apa. Tapi kan dia kepala Melayu. Dia nak saman ke nak report polis, terpulang kepada dia. Tak ada siapa boleh halang siapa-siapa buat report polis. Walau Betul. Kalau tak Kalau nak bodoh, report polis 100 kali pun boleh pergi. Tak ada. Polis tak boleh kata awak tak boleh buat report polis. Tak boleh. Itu kepada dia nak buat report polis. Sama ada dia rasa nak report apa. Hari ni dia tak boleh nak kencing. Dia nak report polis. Report lah. Polis boleh terima je report dia. satu kesalahan bila polis tidak menerima laporan daripada orang awam. Itu satu kesalahan tau. Jadi polis kalau orang melapor apa saja, dia kena terima. Cuma bagaimana dia nak menyiasat itu masalah lain. Cuma pakcik nak bagi tahu, elok-elok lah. Najmi, bodoh itu percuma, bukan jenayah. Bye, Assalamualaikum. Amboi, kerap baik tadi baik ni, baik tu baik. Nak pergi mana baik sangat ni? Relax lah pakcik, nak pergi buka room juga pun. Terah terjun tu. Dia nak live juga tu. Dah. Ni, Najmi. Han nasihat kat dia. Dalam Islam ni, tak digalakkan bersumpah sewenang-wenangnya. Hang, aku tak mau naik dah Hang. Sebab Hang ni bukan jantan ni. Hang bacoi ni. Hang dengan Malandi Mama ni, dua-dua ekor ni, sama ya ni, dua ekor ni. Jenis suka Orang lain punya kes. Yang sibuk pasal apa dia? Dia terus naik terus maki-maki orang. Dia sibuk pasal apa? Dapat bayaran ke dia? Kenapa? Wang Sin, Mau tunggu Sin. apa Nak sangat? cakap Mau Sin ni. Dia tabah sangat kenapa Mau Sin? Sampai akak-akak sumpah dengan Quran. Masuk sini lah nak buktikan. Masuk sini kau berani. Panggil dia tu main sini. Kak sumpah kena Ni depan. Malandi Mama. Panggil dia main sini. Koyak Betul. sangat kenapa? Assalamualaikum. Ingat takut sangat dengan ugutan dia tu. Sikit tak heran Alah. Nak fight dekat rakot. Jom lah. Tak ada hal. Ugut banyak macam mana pun. Ugut lah. Dia report polis tu. Dia report polis kat aku. Aku retweet apa yang orang bongkarkan. Ada tak? Ingat tak? Tweet tu yang orang kata tanda-tanda dia edit tu. Aku retweet yang tu je. Dia sepandai tu. Kenapa? Thank you. Tak. Kan? Tak. Dia marah kepada kita kan? Dengan perbuatan kita lah kononnya. Kononnya kita ni fitnah. Selama ni dia buat, dia tak rasa panas seperti mana kita rasa. Dia rasa. Molek dah tu pandai muka dia. Tiba-tiba dia nak rasa panas. Dulu kalau kita buat report, dia kata kita koyak. Kan? Tapi kalau dia buat report, hebat oh. Ada kelakar. Report bagi polis siasat lah. Bagi polis siasat. Teruk dah dia masih. Teruk dah.
saya betul-betul mengharap kalau dia nak saman, dia saman betul-betul supaya kita dapat kepastian betul tak nama dia tu, kaum dia tu. Sebab saya nak tahu, biarlah samai pun samai lah Sebab nak Samai? tahu dia ni YOLO dok dia kata tu. Kak Yani, seperti mana dia dalam posting dia, dalam live dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, samalah saya. Samalah saya. Jadi kita, samalah kita. Samalah saya. Wah, Tolonglah bergali. apa? Oh, tahu. Sakitnya, potongnya. Tak apalah, biar dia meroyan. Maksudnya dia dah rasa panas tu. Kan? Sen. Dulu demo maknanya demo tunjuk IC Sen tu, lepas tu sudah. Sen ada tak Tuhan ke tunjuk? Sangkut kat ni. Sangkut. Tiba-tiba gelap. Saya tanya. Mau Sen. Hussein lepas tunjuk IC Sen hari tu, orang kan tuduh fitnah Sen kan. Lepas tu Sen akak supah dengan Quran pula lepas tu. Tak ada, saya tunjuk je. Saya tunjuk saya ni warga negara. Lepas tu sebab apa dia nak supah bagai tu? Baik dia angkat sumpah bahawa dia tak pernah minum arak. Oh, YOLO deh. Baru teringat. Angkat Sebab sumpah bahawa orang dia tak pernah minum arak. dia deh. Dia baik-baik dia angkat Al-Quran. Wallahi, wa tallahi, kan? Wabillahi. Saya tak pernah fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Angkat Al-Quran, bahawa saya bersumpah bahawasanya tuduhan saya ini berasas saya tak fitnah. Baik macam tu. Saya Salim Iskandar ke apa ke, tak pernah minum arak. Sumpah. Oh, bila orang persoalkan agama kamu, kenapa nak bersumpah Tapi bila orang tanya, kamu ni ada bukti tentang fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Samalah. Kalau tak ada bukti, samalah. Apa benda ni? Bercakap kena iklim lah. Oh, saya ni Quran ni. Lag kat ni. Lag. Kerah, kejung ke lain saya? Lag lagi. Kak Yani jadi lag? No connection. Oh, lag. Line teruk hari ni. Sama lah. Boleh lah tu. Line saya teruk hari ni. Boleh dah yang ni. Sambung je. Boleh dah. Teruskan. Okey dah tu. Tak lagi? Okey ni. Okey dah. Lain saya cak ayam. Sebab saya guna handphone punya handphone punya line. Memang cak ayam lah. Terpaksa lah. Nak buat macam mana? Tak ada choice. Okey. Melendi Mama ada apa ni? Cepat cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bila nak tunjuk IC biru? Halo Cik Ani, kenapa tiap-tiap malam bila Kamu saya bila nak tunjuk IC biru? bila masuk room nak tanya IC? Kenapa awak tak ada IC ke? Itu macam Filipina. Macam orang Filipina aja suara. Tiap kali nak masuk room nak tanya IC. Awak polis ke? Tanya pun marah juga. Orang tak kenal kamu. Jadi orang nak berkenal-kenalan lah. Awak TikTok polis minta ke? IC kamu pun. Macam Malandi. polis pula. TikTok minta IC pun. TikTok bukan polis. Tapi kenapa kamu daftarkan TikTok dengan IC? Boleh je. Tunjuk je lah. Bukan kami nak. Tunjuk. Saya nak tanya soalan lah. Siapa boleh jawab lah.
soalan ke tak tahulah, tapi saya nak tahulah kenapa apa ni Pakatan Harapan ni, grup-grup Pakatan Harapan lah, dia selalu nak salahkan PAS. Kenapa Lah. Masalah. PAS tak Apa salahkan masalah dengan PAS? Malandi. Pakatan PAS tak salahkan Pakatan Harapan ke? Tak, belum habis lagi. Dengarlah. Jawab terus. Baru boleh tanya soalan. Kalau lah PAS tak pernah salahkan Pakatan Harapan, maksudnya jadi kesalahan lah kami apabila kami salahkan PAS. Bila gunakan nama Islam dalam parti tu pun salah ke? Tak salah lah. Tak salah. Ha. Tapi jangan kafirkan orang lain. Itu yang salah. Siapa nak kafirkan orang lain tu maksudnya awak tak faham. Awak yang tak faham. Sebab tahu tanya soalan tu. Dalam Pakatan Harapan tu ada kafir kan? Bukan semua Muslim. Ada dalam PAS ada kafir kan? Ada Islam, ada yang kafir. Tak, dalam PAS ada kafir. Dalam saya tanya awak. Dalam PAS ada kafir tak? Kejap yang ni. Nak tanya dia direct. Dalam PAS ada kafir tak? Semua Muslim lah. Lawak di HPP, Dr. Bala tu kafir. Tak, dia bukan masuk PAS. Cuma dia menyokong. Itu Dewan Himpunan. Dia tak ada ahli PAS. Dia cuma menyokong PAS. Bohongnya kamu. Bohong. Tak, awak bagi apa ni fakta yang betul, ada bukti ke dia masuk PAS? Tu Dr. Bala bertanding atas tiket di HPP tu dia guna calon mana? Tak, dia bertanding dengan logo buka PAS. Keahlian. PAS buka keahlian kepada bukan Islam. PAS for all. You know? PAS for all, Malandi Mama. Awak ni ketinggalan lah. Memanglah PAS untuk semua, untuk yang menyokong. Tapi PAS ni untuk orang Islam. Faham? Jangan bohong. Jangan bohong. Malandi. Tu Dewan Himpunan penyokong PAS tu, itu ahli tu. Yang menyokong tu Ahli semua PAS orang tu. Islam. Sebab dia Ahli parti, mana? Bala tu Islam ke? dia menyokong, faham tak? Orang yang kafir pun dia boleh sokong, bukannya ahli Mut PAS. pernah dengar tak Abu Hadi Awang cakap? PAS terima siapa saja. Even Syiah pun dia terima sebagai ahli. Tahu? Itu dah Dia pernah cakap. fitnah. Itu fitnah. Jangan. La ilaha illallah fitnah. Ustaz, Dia pernah cakap sendiri. Ni Syiah. Stephen Koh, dengar ni. Stephen Koh bertanding melentang Steven Sim. Steven Sim daripada DAP. Stephen Koh daripada DHPP. Bertanding di Parlimen Bukit Mentajam. Ahli PAS, kecil, besar, tua, muda, bekerja untuk menangkan Stephen Koh. Untuk kalahkan Steven Sim. Kenal tak Steven Sim sama? Steven Sim yang jadi Menteri Sumber Manusia sekarang daripada DAP. Pakcik nak tanya sekarang. Bertandingnya Stephen Koh tu atas tiket DHPP tapi menggunakan lambang Perikatan Nasional. Kemudian pula pelantikan P. Bala, Dr. Bala tu Saya ni besarkan. di dalam PAS. Malandi Mama. Baca tu. Dia cakap apa? Baca lah. PAS ada ahli. Biar Tok Adi jangan baca. Tok Adi jangan baca. Biar dia baca. Kalau dia orang Malaysia dia kena baca. Dia pada bahasa Melayu. Orang Mana Melayu. punya berita mana? Malaysia kini ni parti Pakatan Harapan punya. Dia kata tak percaya. Dia kata. Nak spin. Okey, saya cari harakah. Saya cari harakah je. Ni Pakatan Harapan. Dia lazim yang cakap tu kaki udung lah. Ni dah fitnah. Malandi Mama. Macam mana mu kata. Ni dengar aku kata ni Malandi Mama. Macam mana mu nak angkat PAS ni parti Islam? Senyap dulu Pak Ronaldo. Saya tengah bercakap Pak Ronaldo. Senyap dulu. Macam mana mu nak angkat PAS ni sebagai parti memperjuangkan Islam? Hutang harakah pun tak bayar 3 juta lebih buat malu korang.
Orang Islam ni Ni awak cerita harus apa bayar ni? hutang. Bila hutang tak bayar, itu memburukkan nama Islam. Malulah sikit. Tuan dia tu dah nazak dekat hospital. Pergilah bayar hutang dia. Mu ni Mana Islam apa? Islam yang menekan, menzalimi mana orang. awak tahu dia tak bayar? Mana tahu dia dah bayar sekarang ni? Masuk mahkamah lah, walaun. Tak bayar, mana tahu tak bayar. Alah, Awak bongok lah pandai-pandai walaun nak ni. fitnah orang. Biarlah dia Fina apa masuk settle mahkamah masalah suruh hutang bayar, dia. dia tak bayar. Ni yang kamu sibuk pasal hutang orang ni. Kenapa nak Sibuk tolong lah. bayar Kau ke? sibuk pasal Datuk Si Anwar. Kau sibuk pasal kerajaan. Komplain bukan-bukan. Tak Lepas tu, adalah. yang hutang yang tak bayar tu suruhlah dia pergi bayar. Suruh dia pergi bayar. Kenapa tak pergi bayar? Itu Mahkamah Ini dah berita dah akan urusan dia. Tak, ini Urusan berita dia harakah, kenapa Kak. nak macam campur. Tak, ini berita harakah, Kak. Ayah sembang lah Maladi. Ni apa Ini ni? berita harakah. Ha, Baca lah. berita apa ni? Berita harakah. Bila Dah Malaysia bunyi kan ni ni? kamu tak Bila percaya. bunyi ni? Mana Harakah punya ni? Kamu nak dengar yang bala mimpi Nabi. Ha? Yang bala mimpi Nabi. Yang Ni bila berapa sampai Ni. bulan yang tahun suruh bila ni? Yang ni pasang ucapan bala tu yang sebut ayat Quran tu. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil. Baca tu bagi-bagi semua orang nak dengar. Tak, yang di EP tu pun sama lah. Maladi, Apa dia? mabuk ke Maladi? Macam orang mabuk cakap. Kamu mabuk ke? Sagam ke? Sekejap, saya pula. Besar kotak saya pula saya nak tunjuk ni mata. Tidak Kak. Sagam ni. Ni. Ceruk bunyi. Mula lalok kau malam-malam ni. Takak merapu. Sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha dalam pengetahuannya akan Okey, salah ke? dan Apa yang dibaca tu? ini ayat jelas. Tak salah Tak Mana nak perlu salah? Salah kan? Wan, Tak salah. Sejak Tapi kau Tadi dia dia tak. pakai hamun situ. Dengar dulu bagi habis. perikatan Tak, dah dengar dah banyak kali. Yang ni Okey. banyak kali dah putar. Maknanya dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional dan juga ahli kepada DHPP. DHPP ni Dia adalah di Perikatan bawah Nasional, PAS. bukan PAS. Dia adalah ketua DHPP Selangor. Dia ketua DHPP Selangor. Dia ketua DHPP Selangor. Okey, kalau aku Google ketua DHPP Selangor kejap. Kak, besarkan skrin saya je. Kak. Keluar tak muka dia? Mulakan skrin saya, Kak. Malandi tak pandai bahasa Melayu tu. Sebab tu dia tak boleh baca. Kejap. Sekejap Saya nak cari ketua DHPP Selangor. Dia cerita macam ni yang ni. Yang berucap tu dia India daripada Mu tengok ni. Kejap. Ni, mu tengok ni. Dia pakai baju pah tu. DHPP tu. Nampak tak? Ketua kawasan DHPP Selangor. Mu nampak tak dia pakai baju pah tu? Mu nampak tak dia pakai baju pah ni? Mu kata tak ada orang bukan Islam dalam pah. Mu nampak tak dia pakai baju pah? Mu nak kata dah? yang ni Mu nampak yang tak ni dia pakai baju pah? yang ni pasal apa? Kalau India duduk dalam PAS panggil bukan Islam. Kalau kata orang bukan orang lain India duduk dalam parti DAP panggil kafir. Apalah? Takat pakai baju PAS, orang lain pun boleh pakai. Tak masalah pun. Alah bongok lah mu Skrin ni. saya kena baca ni. Assalamualaikum. Malandi mutubik lah. Alah, dah turun dah. Tak, saya nak keluarkan dia sebab dia ni bengong terlajak. Bila kita bagi bukti, apa pasal tak boleh pakai baju pah pula orang bukan Islam. La ilaha illallah, kita kata dia ni DHPP, Dewan
himpunan apa dia panggil? Dewan Himpunan Pendukung PAS. Dewan Himpunan Pendukung PAS. Jadi ni pakcik nak tanya yang ni, nak tanya Mak Husin, nak tanya semua ni. Jadi orang kafir, jadi orang kafir lah tu, orang kafir yang India tu boleh pula duduk dalam PAS Boleh. Sebab boleh baca terjemahan Al-Quran. Boleh sebut nama Allah. Sebab boleh pula. Kalau DAP sebut tak boleh. DAP tak boleh baca terjemahan Al-Quran. DAP tak boleh sebut nama perkataan Allah, boleh? Boleh DAP bersama dengan PAS dulu boleh. Sekarang ni tak boleh. Oh, jadi maknanya Hipokrit. nanti orang Melayu pun kena kafir. Orang Melayu kena kafir. Tak ada pakcik. Saya tak buat Gini, sebab dia pakar hukum ni. Itulah. Dia pakar hukum ni tau. Dia pakar wal halal aku wal hararamu. Gitu. Halal untuk aku, haram untuk kamu. habis dia ingat dalam UMNO tu tak ada orang Islam. Dalam PKR tak ada orang Islam. Dalam DAP tak ada orang Islam. Siapa dia nak menentukan kita orang Islam ke tidak? Dalam PAS dia ada orang Islam. Benak punya orang, mana punya orang datang tak tahu. Boleh pula. Hipokrit. Boleh pula. Hipokrit. Boleh pula. Dalam PAS tu ada orang kafir, boleh pula. Tapi kalau orang lain, kamu berpakat dengan kafir, kamu tak sesual bekerja dengan kita, tak boleh. Tapi dalam PAS boleh. Ini terbukti dah. Nampak tu terang-terang. Pakcik, saya syorkanlah kita Baik. gunakan perkataan non-Islam, non-Muslim. Sebab Okey, orang Muslim, orang Muslim. kita guna non-Muslim, sedap kawan-kawan kita dengar. Tapi ada Diorang juga ni orang memang guna perkataan, ada juga orang lain kata tak kafir, murtad, semua guna keluar. Ada orang kata, tapi kita guna, ada orang sakit hati dengar. Tapi orang non-Muslim, tadi Yani tadi sebut, Yani tadi begitu bersemangat sebut, ada orang non-Muslim ada dalam PAS. Yani tak cakap kafir pun. Itulah kita ni Tapi beradab. tak- Kita ni bercakap beradab. Bukan macam diorang. Tak beradab. Panggil kafir suka hati. Kafir ni yang kita faham, kita kafir ni orang yang ingkar. pakcik. Tapi orang agama lain, dia orang menganggap kafir tu ialah orang tidak beragama langsung. Itu yang beza dia. Okey pakcik, tak apa dah. Stop pakcik. Kak Yani, jom kita main bola. Jom. Bola. Jom kita main bola. Sebab malam ni ada Ronaldo. Ya. Okey, PAS Warna semakin senyap diterima bukan Ronaldo. Islam. Warna senyap. Dah senang dengar tu. Injek dah panas ni. Ini tak pandang lagi dah. Oh. Anak menata apa? Berdosa. Tak apa. Kejap, Ronaldo. Rembau. PAS Negeri Sembilan menerima hampir 200 borang keahlian Dewan Himpunan Mengundang pun tak tahu. di HPP di Pejabat PAS Rembau di sini hari ini. Ini harakah. Sama. Tak ada undang pun. Sama bodoh. Cakap apa ni Najmi? Hang nak apa? Ronaldo tu boleh jadi sopan, yang kau tak jadi tak sopan. Kenapa? Selalunya maki-maki. Selalunya yang maki-maki orang ni Ronaldo. Kau tu Biadab kenapa kau ni. ganti dia malam ni? Kau ada masalah apa? Biadab Najmi ni, biadab. Main rank otak dia tu. Sepatutnya orang Sakit tua pula tu, Ronaldo ni yang kaki-maki orang. Dulu Tukar pula. Ronaldo sebenarnya kaki bola. Tadi pagi maki orang apa? WSJ tu orang Iban tu. Maki kafir lah, maki apalah. Malam ni bila sebut tengok ada PAS pun ada orang bukan Islam. Tak pula dia maki pula. Patutnya maki PAS tu. Kenapa pakat dengan orang kafir? Ambil orang kafir buat kerja dengan PAS. Apa barang? Tadi pagi kau melompat melantun-lantun maki orang kafir. Sebab betul rangka hari. Kau ada tadi rangka? Ada. Malam ni bila dia terceduk dah, dia tahu dalam PAS tu pun ada orang kafir, dia diam pula. Pakcik, dia Ronaldo ni kalau dekat live Yani ni dia sopan. Saya tahu. Yani tahulah. Bagus Ronaldo. Pakcik, macam Najmi tadi tu. Ingat akhir zaman ni, kalau musang, dia boleh berbulu ayam. Ya ke? Kafir boleh berwatak Islam. Oh, ya ke? Tapi yang saya tak boleh terimanya, Islam berwatak kafir. Ada tadi tu. Sekejap dia naik. Islam je Islam. Tapi berwatak kafir. Ingatkan yang kafir berwatak Islam.
Dah bila nampak dekat Ni orang, Ronaldo ni nak bercakap ke tak mau ni? Kalau tak mau turun lah. dia macam ni cerita Ke dia, nak bila Yani tadi dengan Mak Husin berjaya mendedahkan bahawasanya ada orang kafir, orang bukan Islam di dalam parti tu, dalam parti PAS ni, menyebabkan ramai orang tercedok, ramai orang terkucil sebab tak sangka dalam PAS pun ada orang-orang yang istilah bukan Islam. Malah diberi jawatan pula tu. Yang selama ni duk menuduh kita orang tak boleh kerjasama dengan PMX ni sebab PMX ni berpakat dengan orang kafir. Itu jadi masalah dia. Dia orang Sekarang suka bagi semua orang dia orang tahu. dia orang ni suka bagi bola tanggung tau cik. Kita pun pelik. Lama-lama betapa banyak bola tanggung dia bagi kat kita. Yang ni saya nak turun yang ni. Okey lah, selamat dah. Assalamualaikum yang ni. Okey bah. Waalaikumsalam. Berapa give up awal? Tak ada apa lah. Baik. Pok Ding. Lembut belaka bagi sama sedikit. Nampak Sebab lembut apa? belaka Sebab okey lah.